Boleh buka? Tak boleh tak? Datuk boleh buka tak? Tak boleh buka. Datuk boleh buka, kami tak boleh buka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dihormati Datuk Ketua Polis Johor, Datuk Ayub, Datuk Azman, Datuk Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan JSJ Bukit Aman, CCI Datuk Yusof dan ACP Azman KPP Pemangku KPP di 14 Bukit Aman. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih terutama kepada Datuk KP yang daripada Muar hari ini telah bergegas balik kata-kata untuk bersama-sama kita pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan media yang dapat hadir pada petang ini. Kehadiran saya pada petang pada hari ini di Johor adalah sempena seminar yang telah dianjurkan oleh pihak JSJ Bukit Aman dan juga pihak kontingen Johor yang disertai oleh semua ketua jabatan, ketua polis daerah, ketua-ketua bahagian siasatan jenayah, komersial, CID dan sebagainya yang telah dianjurkan di Johor ini untuk seminar di Zon Selatan ini untuk kali keempat. So, seminar ini bertujuan untuk memberi penerangan dan juga mendapat idea-idea bagaimana kita hendak memperbaiki lagi siasatan dalam kes-kes jenayah dan juga berhubung dengan kes-kes yang melibatkan hot pursuit, kes-kes inquest dan juga siasatan forensik di tempat kejadian. Dan di samping itu, di sini saya juga ingin memberi sedikit maklumat berhubung dengan satu operasi yang telah diadakan yang mana telah melibatkan kontingen Johor dan juga JSJ Bukit Aman serta lain-lain kontingen di seluruh Malaysia. Ini ekoran daripada Ops Kartel Daging yang mana pada 1 hari bulan 12 tahun 2020 satu serbuan telah diadakan oleh pelbagai agensi termasuklah Jabatan Bakis, KPDN, ACP, Kastam Diraja, JAKIM, Jabatan Agama Islam Johor di sebuah gudang di Senai, Johor. So, ekoran daripada serbuan tersebut sejumlah 8 kertas siasatan telah dibuka oleh agensi masing-masing dan yang mana sebanyak 7 pertuduhan terhadap 3 individu termasuk satu yang masih bebas telah dibuat oleh agensi-agensi seperti mana KPDN ACP di bawah Seksyen 51A, 51C Akta Perdagangan 2011 di bawah perenggan 41 Perintah Perdagangan, Perakuan dan Pendanaan Halal 2011. Susulan daripada serbuan tersebut, pihak polis telah menjalankan siasatan dan pihak kami telah membuka 2 kertas siasatan di mana siasatan di bawah Seksyen 505B Kandung Kesesaan yang telah dibuka di peringkat Bukit Aman oleh pihak D5 Bukit Aman, manakala satu lagi kertas siasatan di bawah Seksyen 120B Kandung Kesesaan yang dibuka oleh kontingen Johor. So, siasatan di bawah Seksyen 505B oleh pihak Bukit Aman telah di-NFA oleh kerana tiada keterangan untuk menuduh mana-mana individu dalam siasatan kes berkenaan. Manakala siasatan yang dibuat oleh kontingen Johor pula telah mendapati bahawa wujud elemen yang menjurus kepada kesalahan pakatan jenayah jahat. So, IP yang telah dibuka oleh kontingen Johor ni, kita dapati wujudnya elemen yang menjurus kepada kesalahan pakatan jenayah jahat. Lanjutan daripada itu, pada 9 hari bulan April baru-baru ini, Ops Kartel Daging telah dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah di seluruh negara. So, operasi ini mengambil masa yang agak lama untuk dilancarkan kerana pihak kami menunggu hasil siasatan daripada lain-lain agensi selesai.
So, ekoran daripada itu, satu operasi telah kami laksanakan dan seramai 36 orang suspek yang lingkungan umur antara 28 hingga ke 67 tahun yang terdiri daripada 26 lelaki dan 10 perempuan telah berjaya ditangkap. Masing-masing 15 ditangkap di Johor, 7 di Pulau Pinang, 7 di Kuala Lumpur, 5 di Selangor, 1 di Perak dan 1 di Kedah. Tangkapan ini melibatkan 19 buah syarikat, iaitu 7 di Johor, 4 di Kuala Lumpur, 4 di Selangor, 1 di Perak dan 2 di Pulau Pinang dan 1 di Kedah. Hasil siasatan setakat ini mendapati syarikat yang terlibat merupakan syarikat pengimport daging sejuk beku yang sah dari negara Brazil. So, syarikat ini mengimport daging beku yang sah dari negara Brazil. Mengikut permit import, syarikat ini hanya layak untuk mengimport sebanyak 27 tan daging bagi satu permit yang dikeluarkan. Hasil siasatan lanjut, kami mendapati bahawa syarikat ini hanya menggunakan 4 daripada 5 permit import yang dikeluarkan pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, syarikat ini didapati telah mengedar lebih daripada 1,000 tan kepada 202 pelanggannya yang mana dibuktikan melalui invoice yang telah dirampas. Siasatan juga mendapati keuntungan tahunan bagi 19 syarikat ini adalah di antara 1 juta hingga ke 52 juta. Selain daripada mengimport bekalan dari syarikat di negara Brazil, syarikat tersebut juga menerima bekalan daripada syarikat-syarikat tempatan. Bekalan yang diterima oleh syarikat ini, sama ada daripada negara Brazil ataupun daripada syarikat-syarikat tempatan, akan dibungkus semula sebelum diedarkan kepada pelanggan-pelanggannya. So, syarikat ini juga didapati telah menempah kotak berlogo halal untuk membungkus semula daging-daging yang diimport dari negara Brazil dan juga yang diterima dari syarikat tempatan bagi memenuhi permintaan pelanggan-pelanggan. Kita dapati hasil siasatan, syarikat ini banyak menerima tempahan-tempahan kerana ia menawarkan harga yang lebih murah berbanding syarikat pembekal daging halal yang lain, iaitu harganya lebih murah antara 20 sen hingga ke RM1. 20 sen hingga ke RM1 1 kilo. Bayangkan kalau 1,000 tan. Oh, banyak. Yang kedua, syarikat ini memberi kemudahan pembayaran yang lebih mudah, iaitu kredit selama 3 bulan berbanding dengan syarikat lain yang hanya menerima pembayaran secara COD ataupun cash on delivery. Dan yang ketiga, syarikat ini juga mampu memenuhi permintaan pelanggan-pelanggan kerana sentiasa mempunyai stok yang mencukupi, sedangkan hasil siasatan mendapati syarikat ini hanya menggunakan 4 permit bersamaan dengan 108 tan sahaja daging yang diimportnya. Okey. Siasatan pihak polis mendapati kegiatan ini telah menyebabkan timbulnya isu keraguan status halal terhadap bekalan daging yang ada di pasaran. Ini bukan saja memberi kesan kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Kerana daging-daging yang dibungkus semula
juga tidak dapat disahkan tahap kebersihannya dan tidak diperakui oleh pihak veteriner. Baik. So, Polis Diraja Malaysia meneruskan siasatan berkaitan isu kartel daging ini. Usaha bagi mengesan 2 suspek yang masih bebas, iaitu Tan Swee Hua, Tan Swee Hua yang berasal dari Ulu Tiram, Johor, dan Wong Ah Kiong dari Kuantan, Pahang, masih giat dijalankan. Pakatan jahat jenayah berhubung kegiatan ini, jika disabitkan kesalahan, boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 120B Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mengikut kesalahan pakatan jenayah yang dilakukan, iaitu jika kesalahannya adalah kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan yang membawa hukuman tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara tempoh tidak melebihi 3 tahun, maka hukuman bagi pakatan jenayah jahat ini juga sama. Polis Diraja Malaysia ingin nasihati orang ramai agar tidak memainkan sebarang isu yang berupaya mewujudkan ketegangan dan ketidakharmonian di kalangan masyarakat. Tindakan tegas akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada. Pihak polis juga memohon kerjasama dengan orang ramai yang mempunyai pengetahuan berkaitan kegiatan jenayah supaya tampil menjalur maklumat mereka kepada pihak polis. Okey. Itu sidang media yang kami telah sediakan berhubung dengan Ops Kartel Daging, di mana tangkapan seramai 36 suspek yang telah diberkas. Okey, ada soalan? Datuk, untuk 36 ni ada lagi akan datang penangkapan? Ya, sudah tentu. Masih ada lagi yang kami akan usahakan untuk membuat tangkapan. Dan tentu yang 2 orang ni, yang 2 suspek ni, masih lagi dalam tindakan kita. Suspek ni dalam tu? Ya, Suspek yang dicari ni dalam? the main suspect. Ya. Okey, lain soalan? 2018 sehingga 2020. Okey. Yang kita trace setakat ni 2018 hingga 2020. Sudah agak lama tapi kita boleh sahkan bila dia mula beroperasi. Macam mana? Kesalahannya telah dituduh oleh pihak KPDN HEP. Okey, itu kesalahan dia. So apa yang kami siasat sekarang adalah secara keseluruhan satu pakatan jenayah yang mana daging-daging yang tidak sah ini diedarkan seluruh negara kepada 202 syarikat yang dikesan setakat ni 19 syarikat. Daripada 19 syarikat inilah 36 orang telah ditangkap. Okey, 36 orang ditangkap, iaitu pengarah syarikat 34, pengurus syarikat ada 2. Okey. Inilah lokasi-lokasi di mana pengedaran daging daripada syarikat ini telah diedarkan ke seluruh negara. Datuk, boleh saya tanya, daging import sebenarnya daging lembu atau daging kambing? Daging ini adalah daging lembu yang mana dipackkan. So kita percaya ni adalah daging lembu lah, tapi dalam kotak tu kita tak pasti daging apa. Untuk ada penglibatan VIP ke Datuk? Ke Datuk sendiri dalam? Setakat ini belum ada. Lain soalan? Jika tidak ada soalan untuk kartel daging ini dan soalan-soalan lain, sama saya of course KP Johor ada di sini. Kalau soalan-soalan untuk Datuk KP ada boleh jawab. Okey? Kita detail yang ada kepada kita adalah daripada tahun 2018 hingga ke 2020.
Ya, berdasarkan pada evidence, keterangan-keterangan yang kita dapat daripada invoice dan dokumen-dokumen yang kita telah rampas. Okey? Boleh saya tanya, daging yang import sudah masuk Malaysia untuk pasaran Malaysia saja atau mereka repack lagi ekspor ke Singapura atau Thailand atau negara lain? Yang ekspor kita belum kena pasti lagi, tapi apa yang disahkan di sini adalah diedar di seluruh Malaysia kepada 202 syarikat. 19 syarikat ni berkonklud dah untuk memindahkan. Ya, kita katakan ini syarikat pakatan jahat, kesalahannya pakatan jahat jenayah. Okey? Alright? Terima kasih. Baik. Nak gambar tu. Boleh, boleh. Sekejap Nama-nama sikit. Dia mana tu Datuk pelakon ni tu. Okey, apa yang kita tengok sini, pembekal dia, ini pembekal daging beku daripada Malaysia lah. Jadi daripada Brazil. Dihantar ke syarikat ni, masuk dia punya apa ni gudang dan kemudian di packing dengan kotak-kotak halal yang palsu menggunakan brand ini adalah brand halal lah, dan telah diedarkan kepada 202 syarikat. Kemudian 202 syarikat ini telah diedarkan kepada peruncit-peruncit. Right? So inilah dua suspek yang masih lagi kita kesan. Okay? Dan tangkapan-tangkapan yang telah dibuat di seluruh negara setakat ini daripada 34 syarikat dan daripada pengarah dari 34, pengurus ada 2. Keseluruhannya 36 dan masih belum ditangkap 7. Dan daripada 36 ni 26 adalah lelaki, 10 adalah wanita. Okey. Okey. Alright. Belum lagi, ada lagi? Tak lagi. Cukup. Okey, terima kasih. Terima kasih Tok. Sama. Siapa cantik? Okey, itu saja. Kalau tidak ada apa-apa lain soalan. Terima kasih. Rakan-rakan media sekalian, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.